InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman ma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada pagi ini insya-Allah untuk kita sama-sama solat secara berjamaah dan insya-Allah sama-sama kita menghidupkan majlis ingat memperingati sikitlah insya-Allah, kerana kita nak mengambil peluang untuk kita menyampaikan beberapa perkara yang mungkin kita kurang mendapat pendedahan di arus masa insya-Allah. Yang pertama sekali, kita marilah bersyukur kepada Allah dengan kita menundukkan hati kita, pemikiran kita, kita menundukkan kehidupan kita ini kepada tarbiyah. Maknanya kita nak duduk dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan kita benar-benar merasakan bahawa kita ingin meningkatkan diri kita, fokus kepada tarbiyah, fokus kepada membina kekuatan, kerana memang pada hari ini banyak anasir-anasir, perkara-perkara yang mengajak kita kepada keluar daripada membina kekuatan, insya-Allah. Sebab itu kita ada masalah, ada dua masalah besar disebut qadiyah Islam. Masalah besar yang pertama sekali ialah dari sudut kefahaman, kefahaman Islam. Jadi hari ini kita ni tidak bersama-sama di dalam kefahaman, tidak bersama-sama di dalam satu kesedaran yang mana membina kekuatan kita untuk kita memahami Islam secara syamil dan kamil, secara menyeluruh. Jadi kalau tengok arus hari ini, orang fikir macam mana nak hidup, nak survive. Terutamanya di akhir-akhir zaman ni, fikir macam mana cara nak survival je, kan? Tapi survival yang dipikirkan hanya sekadar survival duniawi, maknanya sekadar hidup kat sini. Kita tak nampak bahawa perjalanan kita di alam barzah ni lebih besar lagi. Alam barzah lebih hebat lagi daripada alam dunia ni, kan? Lubang ataupun liang lahat yang kita bakar masuk tu, kan, dia boleh menjadi salah satu daripada liang-liang Jahannam. Malahan dia boleh jadi salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi ini adalah antara perkara yang besar, lebih besar lagi daripada apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Jadi di dalam dunia ini sebenarnya memang ada masalah, memang ada perkara-perkara yang kita kata ujian, tetapi kan sebenarnya kehidupan yang panjang di alam barzah itu lebih hebat lagi. Kita tengok balik hadis-hadis tentang alam barzah. Kemudian selepas itu bukan saja alam barzah, dia ada juga alam mahsyar. Alam mahsyar ni pun hebat juga, kan? Alam mahsyar ni hebat juga. Boleh fokus sikit kat belakang, boleh fokus sikit lah, buat bual sampai ke depan, masuk dalam ni. Jadi yang pertama sekali kita melihat tentang kehidupan kita ini, bagaimana keadaan yang ada di dalam masyarakat kita, arusnya hanya menampak benda yang di depan kita. Kita tak nampak perkara yang menanti dan menunggu kita, seperti alam mahsyar, seperti yaumul hisab. Yaumul hisab ni Allah akan hitung kira setiap nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sama ada nikmat itu benar-benar kita manfaatkan untuk ubudiah kepada Allah, ataupun nikmat itu kita kufur. Dan ramai yang kufur nikmat, ramai.
terlalu ramai, dan kita mungkin tak perasan, mungkin kita juga ada, dan begitu juga dengan keadaan-keadaan selepas daripada itu. Jadi Yaumul Hisab ni pertemuan yang paling besar, paling besar sekali, appointment paling besar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana pada masa itu tak bermanfaat harta kamu, anak-anak kamu, melainkan awal datang dengan hati yang sejahtera. Itu benda yang pertama. Jadi kefahaman Islam juga kita melihat ada 4 ilmu yang penting yang kita nak kena rasai, iaitu 4 ini ialah: nombor 1, kita nak kena kenal Allah. Kenal Allah ni bukan kenal sekadar macam kita bincang sebelum-sebelum ni, bukan kenal sekadar kita tahu nama dia, tetapi kenal sehingga timbul perasaan seperti mahabbatullah. Kita kasih, sayang ke Allah. Sayang ke Allah ni maknanya kita ingat kepada Allah. Salah satu tanda sayang ke Allah, kita ingat kepada Allah. Sentiasa zikir, lidah kita zikir, banyak kan berzikir, banyak kan kita menyebut-nyebut nama Allah. Kemudian hati kita pun berzikir juga. Jadi zikir ni bukan hanya zikir jahriyah, zikir yang luar, tapi zikir juga zikir dalam hati pun nak bersama-sama zikir. Kemudian tak cukup dengan itu, perasaan kita pun nak berzikir juga. Sehingga perasaan kita itu akan merasai setiap zikir yang kita sebut dan kita lafazkan dalam hati dan dalam lidah kita. Contohnya kalau kita kata Ya Hayyu, Ya Qayyum, hati kita juga merasai akan makna-makna Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bila kita menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, hati kita merasai. Macam mana hati kita merasai? Hati kita, kalau ketika itu Allah uji dengan keseronokan, kesenangan, kita rasa nikmat Allah, maka hati kita akan syukur. Jadi La ilaha illallah itu dia akan jadi syukur ke Allah, rasa seronok, rasa nikmat. Tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rahmat melainkan Allah. La ilaha illallah. Dia jadi sesuatu yang menggembirakan kita. Jadi syukur bersama Allah, bersama dengan iman tadi. Jadi perasaan kita gabungkan dengan zikir lidah dan zikir hati. Dan di situlah akan ada kekuatan. Kekuatan yang apa? Luar biasa. Antaranya, jadilah mata itu berzikir. Bila perasaan dah mula berzikir, mata akan berzikir. Mata melihat, dia tak nampak dah sekadar makhluk, sekadar apa yang ada kat depan. Dia melihat nikmat Allah. Dia melihat nikmat Allah. Dia tengok pokok, oh Allah jadikan pokok ni untuk aku. Dia kata, pokok ni dah ada fungsi dia, dah ada peranan dia. Peranan dia apa? Peranan dia antaranya yang kita tahu, yang kita belajar kan. Banyak lagi peranan pokok ni kan. Dia mengeluarkan oksigen dan sebagainya. Dia mengeluarkan buah. Dia mengeluarkan, kita kata daun-daun, contohnya pokok tu mengeluarkan ubat-ubatan. Jadi bila tengok pokok, nampak nikmat, mata berzikir. Jadi perasaan yang zikir tadi, nikmat tadi, yang lahir daripada rasa seronok tadi, nikmat Allah tadi, mata pun jadi zikrullah dah. Mata jadi zikir. Jadi telinga mendengar sesuatu, telinga mendengar pun mendengar zikrullah. Dia dengar. Sehingga kan ada seorang saintis, saya dapat satu video tu, seorang saintis Amerika, dia mengkaji tentang gelombang. Dia mengkaji tentang gelombang. Jadi dia mengkaji tentang gelombang. Bila dia mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang, dia ada gelombang dia. Dari gelombang tu maknanya tumbuh-tumbuhan dan binatang mengeluarkan seperti suara. Gelombang ni gelombang suara, tapi kita tak dengar sebab dia punya frekuensinya terlalu rendah. Kita tak dengar. Jadi dia enhancekan, dia membesarkan, dia kuatkan signal tadi tu. Dia translate into dia sound wave. Kemudian dia cuba plot dia punya tu, keluar Allah, 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 Allah. Jadi dia terkejut. Dia tengok pokok pun Allah disebut Allah. Apa benda Allah ni? Dia cari-cari, akhir masuk Islam. Saya tak ingat nama saintis tu, baru-baru ni.
Dia kaji tentang gelombang yang suara ataupun gelombang yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, kan? Mungkin binatang. Jadi dia cuba translate. Macam masa saya belajar dulu, ada seorang saintis medical engineering di Rusia. Dia kata di dalam orang Islam kata dekat kubur ada soal jawab mungkar nakir. Jadi dia kaji, orang mati dibawa masuk, kan, apa namanya, dia punya sensor tu masuk ke dalam bekas mayat tu, dan dia record gelombang yang keluar daripada mayat, dan didapati ada perbualan di dalam kubur. Dia ambil daripada gelombang tadi, daripada wave yang keluar, kemudian dia translate into electrical motion 0101, up down, dia signal 0101, dan kemudian daripada electrical tu ditukar, convert into tukar kepada sound wave, dalam bentuk sound wave. Dia keluar, didengar seperti perbualan. Research ini meletup di Rusia. Akhirnya saintis ini dibunuh. Ini zaman USSR dulu. Ini antara research yang menyebabkan masa tu saya berminat medical engineering. Kenapa? Kalau medical aja, dia belajar chemical aja, nak baca ubat. Bila sakit, chemical, ubat. Kalau medical engineering, dia belajar juga tentang fisiologi tubuh badan manusia, tingkat balance, advance, fisiologi, apa yang berlaku, anatomy tulang, dia belajar juga. Dia belajar juga tentang chemical, chemistry, belajar tentang biologi, dia belajar tentang semua belajar. In addition, dia belajar engineering machine. Macam mana nak translate gelombang kepada bunyi, gelombang kepada energy. Jadi itu yang saya ambil medical engineering masa tu. Sebab research yang buat di Rusia, terdengar fasiliter dia, jadi dia dibunuh. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya apabila kita berzikir pada Allah dengan lidah, berzikir dengan hati, maka pada masa tu, kan, peringkat ketiga, perasaan kita nak rasa. Kalau kita rasa seronok, kan, bila nikmat dengan zikrullah tadi, mata kita jadi berzikir. Melihat sesuatu, mata kita rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mata berzikir, telinga berzikir, tangan akan buat sesuatu yang diredai oleh Allah. Ini zikrullah ni, dia meningkat. Ini antara perkara-perkara yang kita kata tadi perlu kepada peningkatan. Dia bukan hanya sekadar kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia merebak kepada perasaan. Begitu juga bila masa kita sedih, mungkin Allah uji kita dengan kesusahan, kesakitan, ketakutan, keletihan. Allah uji kita dengan perkara-perkara itu, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah menjadi kalimah memohon kekuatan pada Allah. Tidak ada yang memberi kekuatan melainkan kau. Tidak ada yang memberi kekuatan melainkan kau. Tidak ada yang mengembirakan melainkan kau. La ilaha illallah tu, yang melainkan Allah tadi tu, semua jadi satu yang memberi kekuatan. Kita rasa Allah bersama kita, kita rasa Allah tolong kita. Kalau kita dalam keadaan buat salah, dalam keadaan berdosa, la ilaha illallah menjadi istighfar. Tidak ada yang mengampunkan kau, tidak ada yang mengampunkan melainkan kau, melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang mengampunkan melainkan Allah. Kita buat dosa, kita menyesal, kita takut dosa kita ni Allah tak ampunkan, maka la ilaha illallah menjadi istighfar. Jadi bila kita lisap dengan lidah, kita hayati dengan hati kita, kemudian sampai pada perasaan. Bila sampai pada perasaan, sir, satu yang rahsia, kita rasa orang lain tak tahu dah ni. Ini Allah bagi, orang lain tak tahu. Kita tengok orang lain baca la ilaha illallah je, kita dia dengar dia baca la ilaha illallah, tapi perasaan dia rupanya dia sedang beristighfar pada Allah, dia sedang mohon ampun pada Allah, dia sedang minta Allah rahmat, Allah barakah, dia minta ke Allah. Jadi hati dia tu, kan, bila sampai ke perasaan, lidahnya, matanya, telinganya, tangan, kaki, seluruh hidup dia akan jadi ibadah. Kenapa? Seluruhnya dalam keadaan mohon ampun pada Allah. Tak ada dah tangan dia nak buat jahat, tak ada dah. Kenapa? Dia tahu, tangan dia tahu kita sedang berdosa ni, kita tengah minta ampun ke Allah ni. Itu zikir. Jadi ini semua adalah antara perkara-perkara yang kita rasa, kita melihat bahawa kefahaman Islam dalam kehidupan masyarakat tak sampai kepada peringkat ini. Tak sampai untuk merasai hakikat bersama Allah, kekuatan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang barat dibuat kajian,
kan, macam kita sebut saintis tadi, dia buat kajian, dia dengar, dan ni ada dalam research yang dia buat. Saya tak ingat siapa nama saintis tu, nanti saya boleh check balik. Bagaimana digambarkan bila dia melihat itu, dia pancarkan, dia keluar Allah, 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 Allah. Jadi kata, apa benda ni? Akhirnya dia kaji, ini punya nama Tuhan Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Inilah antara perkara-perkara yang sebenarnya menjadi permasalahan pada hari ini, kefahaman yang ada kepada kita. Kita ingat Islam kita dah okey, tapi Islam kita hanya sekadar sembahyang, puasa sahaja. Islam kita hanya sekadar ibadah khusus. Kita tak tengok bahawa di luar sana banyak benda-benda yang perlu kita lakukan. Contohnya bagaimana perbuatan mungkar yang berleluasa. Perbuatan bagaimana orang yang murtad tiap-tiap hari, sama ada secara sedar atau tak sedar, keluar Islam. Tak sedar, tiba-tiba keluar Islam dah. Kita dah berada di zaman itu. Paginya mukmin, petangnya kafir. Petangnya mukmin, paginya kafir. Kita dah berada dah di zaman yang itu. Dan Nabi gambarkan dalam hadis ini, sekiranya berlaku pada zaman itu perkara yang demikian, maka kamu tunggulah Al-Masih Dajjal akan keluar pada malamnya atau pada esok paginya. Jadi sebenarnya kita melihat bagaimana keadaan umat Islam berada dalam keadaan yang amat kritikal. Ini qadiyah yang pertama, kefahaman Islam. Sebab tu kita kena hidupkan suasana ingat memperingati. Lidah kita mesti bercakap benda yang qaul, percakapan yang kuat, qaul qawi. Apa maksud qaul qawi ni? Perkataan yang kuat. Perkataan kuat yang pertama sekali ialah zikrullah. Jadi lidah kita ni kita kena jadikan sebagai zikrullah. Zikrullah ni apa? Mengingati Allah. Tak keluar daripada lidah kita melainkan mengingati Allah. Sama ada zikrullah tu mengingat diri kita pada Allah, ataupun kita ingatkan Allah tu kepada orang lain, supaya orang lain pun teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zikrullah nombor satu. Ini tanda iman. Yang kedua, qaul qawi ialah apabila perkataan yang keluar dari lidah itu ialah perkataan untuk mengajak manusia kepada Allah. Ad-da'wah. Maknanya tak keluar daripada kita, melainkan kita tengok dia, perhati dia. Cakap kita itu mengajakkan orang tu kepada Allah. Ini qaul qawi, perkataan-perkataan yang kuat. Ini kena berlaku dalam kehidupan kita, baru kita faham Islam. Islam bukan hanya sekadar sembahyang puasa. Setiap perkataan kita akan Allah kira. Ramai di kalangan ahli neraka, mereka yang masuk neraka sebab lidah mereka. Ramai, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mengajak kepada neraka Allah, mengajak kepada lalai, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kelekaan lidah, mengajak cakap. Jadi cakap macam-macam. Cerita pasal apa? Bola. Cerita pasal bola. Bola mana lawan mana? Bola Malaysia lawan yang terbaru ni apa? Hong Kong. Malaysia lawan Hong Kong. Cerita pasal Malaysia lawan Hong Kong. Ui, akhir skor. Seorang lagi siapa? Faizal Halim skor. Tak tahu ni orang tak tengok TV Faizal skor, Halim skor bagus. Kita punya apa? Kim Panggan yang jadi jurulatih Malaysia. Cerita semua. Cerita semua seronok dengar, tapi tak boleh nak bawa pada Allah. Tak boleh nak bawa pada akhirat. Kita tengok kan, Faizal tu bila dia skor menangis dia, sebab dah lama tak skor. Lepas tu dia sujud kat padang. Ingat dia kat Allah. Cerita kan. Kita ni gembira-gembira kena ingat Allah kan. Baguslah kan. Cerita. Ada orang gol, sampai mati tak ingat Allah kan. Ini cerita bola pun nak kena bawa ke Allah juga. Kalau kita minat bola, orang yang dengar kita tengok bola kan. Jadi dakwah ni nak mengajak manusia keluar daripada kegelapan dunia, keluar daripada huru-hara kesesatan yang berlaku sekarang. Ini dakwah. Nak keluar daripada kesesatan yang ada, barulah jadi qaul qawi. Jadi qaul qawi. Ini kefahaman Islam. Kalau tak, mari kita tak faham Islam. Kita ingat Islam tu masih lagi macam mana orang Hindu ingat Islam. Ni sekali keluar pula dalam ni kita sebut pasal Hindu. Ataupun orang agama lain yang memisah-misahkan kehidupan dengan
Islam, dengan agama. Hidup lain, agama lain. Bila bekerja tak sangkut paut dengan agama. Bila berniaga tak sangkut paut dengan agama. Berladang, bertani tak sangkut paut. Bergaul tak sangkut paut. Kat mana agamanya? Dalam masjid, dalam surau. Ketika baca Quran, ketika nak mati, ketika nak kahwin, itulah ada agama. Lain tak ada. Ini kita tengok. Ini pemahaman sekular yang ada dalam kehidupan kita. Jadi dia tidak menjadi suatu yang mengajak manusia kepada Allah. Jadi qaul qawi nombor satu zikrullah. Yang kedua dakwah. Ad-da'wah. Ini tugas paling besar Rasulullah SAW. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada manusia yang perkataannya mengajak kepada Allah? Siapa lagi? Maksudnya pekerjaan apa lebih baik lagi? Jadi qaul qawi, perkataan yang kuat. Kemudian yang ketiga ialah Al-Quran. Al-Quran menjadi perkataan kita, percakapan kita. Ada seorang ni, dia menghafal Quran. Dia orang Sudan, dia tak tahu bahasa Arab. Dia tak tahu bahasa Arab. Dia tak tahu bahasa-bahasa yang macam sastra-sastra ni lah. Dia cuma orang kampung. Cakap Arab boleh pada buta huruf, tapi dia hafal Quran. Tapi setiap perkataan yang dia keluar, dia petik daripada Quran. Dia petik daripada Quran, setiap perkataan dia. Macam Allah yarham Pak Sumit. Pak Sumit, rahimallah, meninggal dah. Pak Sumit, dia jumpa dengan dia, cakap, bincang. Dia kata apa? Pak Su ni kalau nak cakap, insya-Allah Pak Su akan cakap, mesti ada Quran kat belakang dia yang backup cakap tu. Tak ada cakapannya yang tak ikat dengan Quran. Dan memang betul pun. Bila kita tengok, kita tanya dengan Pak Su, kadang-kadang tak sempat tanya dia dah jawab. Pak Su ni tak sempat tanya dia dah jawab. Ni nak cerita, nak cerita pasal sekian. Kita nak tanya soalan daripada tu. Dah tahu dah. Kan? Kemudian boleh baca bahasa Arab? Sikit-sikit boleh lah. Ambil buku tu. Tengok buku, dia tunjuk buku dia. Banyak-banyak tu warna hijau, contohlah warna hijau tu. Ambil tahu je. Buka buku siap-siap baca. Dia suruh kita baca kan. Kita membaca lah Arab kan, angkat lah juga kan. Baca sikit-sikit. Lepas tu apa? Dia pun mulai. Yang disuruh baca tu benda yang kita nak tanya, padahal kita tak sempat tanya lagi. Ada orang soleh, ada basirah. Orang ada basirah. Jadi nak sebut kat sini, macam Pak Sumit sebut tentang Quran. Dia kata kita ni kena bergelumang dengan Quran. Hidup kita mesti bersama Quran. Mesti bersama Quran. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa Quran kita baca, kita tadabbur. Inilah antara, setiap kali kalau saya jumpa, itulah antara ingatan yang sentiasa diberi. Quran, dia kata, hidup bersama Quran. Jadi nak sebut kat sini, qaul qawi, salah satu inilah perkataan-perkataan yang kita ambil daripada Quran, kita petik daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena tengok qaul qawi. Jadi yang ketiga ialah Al-Quran. Yang keempat ialah kita nak kita sebut tadi, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Tarbiyah, meningkatkan orang, memberi semangat kepada orang, untuk beribadah, untuk melakukan dakwah, melakukan jihad. Memberi semangat, ini tarbiyah, perkara yang menyentuh hati. Jadi bukan sebarang-sebarang. Yang kelima, baru perkara-perkara dunia, tapi perkara dunia yang diikat dengan akidah, yang diikat dengan akhirat, dengan iman. Mana yang kelima ni baru perkara dunia, mancing ke, bola sepak ke, kan? Nak cerita pasal masak ke, kan? Kita telah diberi jawatan bawang ranger, kan? Maka kita nak kena cerita pasal masak. Tak apa, cerita pasal masak. Masak sambal penyet, masak nasi daging, masak apa pun tak apa cerita. Tapi ikat dengan iman, ikat dengan Allah, ikat dengan akhirat, ikat dengan perjuangan. Jadi yang kelima baru dunia, tapi dunia yang bermanfaat. Ini qaul qawi, perkataan-perkataan yang kuat, baru dia menjadi tarbiyah, menjadi kekuatan, baru jadi ibadah. Yang kedua amal qawi. Yang tadi qaul, perkataan. Yang kedua amal. Amal ni maknanya apa?
perbuatan kita, kan? Perbuatan kita. Maka amal pun dia ada amal dhaif, dia ada amal qawi. Amal yang lemah, amal yang kuat. Dan ada amal mungkar, ada amal khair, ada amal mungkar, ada amal khair. Jadi amal ni pun dia ada berbagai. Kita mula dengan amal qawi. Apa amal qawi? Kita kata qaul qawi ada 5 tadi. Ingat tak? Tak catat, tak ingat. Tak apa, sekejap kita tengok balik kat sini. Qaul qawi yang pertama, amal qawi yang pertama sekali, amal tu mesti mencapai matlamat kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Apa dia matlamat dicipta? Nombor 1, Allah cipta kita supaya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan supaya ibadah, ubudiyah kepada aku, kepada Allah. Yang disebut kat sini yang pertama, amal qawi bila dia ibadah, itu kuat. Yang kedua, kenapa kita dicipta oleh Allah di atas bumi ini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta untuk memimpin, dicipta untuk menegakkan Islam, khalifah. Jangan lupa tu. Kita ingat ibadah aja, tak, ibadah pun ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Yang khusus tu ibadah sembahyang, puasa, zakat, itu khusus. Sebut pasal zakat, dah bayar zakat belum? Zakat fitrah, jangan lupa. Saya lupa bayar zakat fitrah. Kemudian kan, amal umum, amal ibadah umum. Ibadah umum ni seperti kita bergaul, bersahabat, tolong menolong, itu semua ibadah. Ini amal qawi pertama, kita melaksanakan apa yang Allah perintah, fungsi kita hidup di atas muka bumi ini. Jadi amal qawi yang menegakkan khilafah ini, maka wajib kita bersama-sama berbincang, macam mana nak buat ni? Kita nak bentuk satu kekuatan umat, nak bentuk kekuatan kesatuan, ukhuwah. Itu semua amal qawi yang pertama. Kemudian amal qawi yang kedua ialah kita menyelesaikan masalah Islam, membina kekuatan Islam. Apa dia? Yang pertama sekali kita sebut tadi, membina kefahaman dan kesedaran Islam. Dia panggil takwin wa'yun Islam. Takwin wa'yun Islam. Yang kedua, kita membina asas-asas Islam. Asas-asas Islam. Ijad rakais Islamiyah. Ini semua satu kuliah. Ijad rakais Islamiyah ni kita membina asas-asas Islam. Apa dia? Individu Islam, keluarga Islam, masyarakat Islam, kan? Masyarakat negeri Islam ataupun daerah Islam, daerah-daerah bentuk negeri Islam, negeri-negeri bentuk negara-negara Islam, membentuk khilafah Islam alamiah. Jadi ini disebut sebagai apa? Sebagai ijad rakais Islamiyah, membina asas-asas Islam. Ini termasuk amal qawi. Hari ini kita membina apa? Takkan kita membina ekonomi kita sahaja. Takkan kita membina kita kata diri kita sahaja. Kita kena bina Islam. Itu tujuan kita dijadikan oleh Allah di dunia ni. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ini kepimpinan, sistem. Jadi kalau kita setakat fikir nak bekerja gaji 10,000, besok naik 20,000, berpuas hati dengan sekadar kita boleh gaji tinggi, boleh bekerja, di mana fungsi kita untuk membina kekuatan khalifah yang Allah perintahkan? Dan ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah jelas. Maka amal qawi, siapa yang bekerja kuat siang malam sampai sakit-sakit, tapi tidak ada langsung dalam pekerjaannya tadi itu membina kekuatan dan kebangkitan Islam, maka itu bukan amal yang qawi, disebut amal dhaif. Malahan kalau memperkuatkan sistem jahiliah, itu merupakan amal mungkar. Kita bekerja, kita melakukan amal dengan tenaga kita sepenuhnya, tapi nak memperkuatkan sistem jahiliyah, memperkuatkan sistem manusia yang berasaskan nafsu, maka itu bukan amal ibadah, itu amal mungkar. Ini nak kena faham yang ini. Baru kita nampak bila kita faham Islam, rupanya ada benda kena buat selain daripada kerja. Kita ingat hari ini yang paling penting kerja.
Kerja je paling penting. Sampai pencen-pencen baru kita berhenti kerja. Kan? Sampai pencen baru berhenti kerja. Dah pencen baru perasan, rupanya nak kena pergi masjid. Dia sebenarnya terlupa pergi masjid. Ada seorang pakcik tua pakcik tu. Tua pakcik tu. Dia pencen lambat. Orang profesional. Adalah pangkat datuk apa dia lah. Duduk kat belakang masjid menangis seorang-seorang. Menangis seorang-seorang. Kenapa dia menangis? Dia dah baru pencen, tapi dia dah sakit. Tak larat dah. Nak sembahyang tak larat dah. Nak sembahyang tarawih tak larat dah. Duduk kat belakang menangis. Dia kata pakcik menghabiskan umur pakcik ni sampai pencen. Lepas pencen tu masih lagi dia sambung kontak sampai tak boleh kerja dah. Kan? Pakcik habiskan tu kerja siang malam menjaga. Sampai pakcik lupa masjid pun tak pergi. Jadi alhamdulillah dah pencen, dia pergi masjid dah sembahyang tak boleh pula. Dah sakit dah, tak boleh sembahyang. Dia tengok orang sembahyang, kata ya Allah. Mula dia teringat pula dosa dia buat, menangis dia. Alhamdulillah dia dapat kesedaran kan. Jadi kita tak perasan. Kita ingat kita okey, rupanya kita kerja untuk sistem Bill Gates. Itulah cara umum. Untuk sistem kan Dajjal. Kenapa kita bekerja? Sistem Dajjal. Semalam saya tengok satu berita Israel masih bergolak, tak siap lagi. Dan kemudian kan, kalau tak ni betul-betul akan jadi apa? Akan jadi pecah. Dia kata apa? Mungkin berlaku perang saudara. Maknanya Israel kan berlaku perang saudara. Ini kan. Kenapa? Hanya kerana Netanyahu, Perdana Menteri, nak ubah judiciary dia punya legal dan perundangan. Nak ubah supaya legal dan perundangan itu duduk di bawah kuasa parlimen. Jadi banyak, walaupun dia hakim, walaupun dia mahkamah, walaupun dia undang-undang, dia dengan parlimen boleh diktate undang-undang. Maknanya siapa nak lantik hakim, parlimen yang akan tentukan. Maknanya siapa parlimen tu? Perdana Menteri ya. Dia nak jadikan undang-undang, nak jadikan perlembagaan negara. Marah satu Israel semua pakat marah berlaku. Saya fikir-fikir balik, kenapa dia nak jadikan parlimen sebagai yang diktit? Fikir-fikir rupanya Dajjal nak keluar. Bila Dajjal keluar, dia nak diktit semua. Bukan diktit secara paksa, secara sukarela ikut undang-undang. Dia akan gunakan undang-undang. Ingat Netanyahu sahaja ke nak buat macam itu, tak ada arahan daripada belakang. Bila Dajjal keluar, dah siap dah kan? Nak lantik mahkamah, nak lantik ini semua di bawah raja, quote and quote. Jadi sebab tu Israel kata, orang rakyat Israel kata apa? Kita negara demokrasi, mana boleh macam ni? Macam itu. Netanyahu yang tak popular dah, sebelum ni dia kalah, apa tu dia menang kan? Dah tak popular dah Netanyahu ni. Tiba-tiba nak buat langkah tak popular. Macam ada seorang kata, saya buat langkah tak popular, tak bagi ambil KWSP. Kai senyum ni. Saya ambil langkah tak popular, kata. Macam pernah dengar dekat Israel pun ada orang cakap, saya ambil langkah tak popular, tapi ini penting untuk negara. Sebenarnya bukan penting untuk negara, penting untuk Al-Masih Dajjal yang nak keluar. Sebab Dajjal nak keluar, dia set up dah semua sekali. Sampai sistem semua akan ikut dia. Dia mula kat Israel. Dan orang Israel pula bukannya bodoh. Orang-orang rakyat Israel ni cerdik. Dia kata, kalau macam ini, maknanya kita dah jadi diktator balik. Netanyahu akan jadi diktator. Hakim pun dia boleh pilih. Maknanya bila jatuh hukum, hakim mahkamah tinggi jatuhkan hukum, katakanlah Perdana Menteri salah, hakim jatuhkan, maka parlimen boleh lawan hukuman di mahkamah tu. Parlimen boleh batalkan. Ini dia nak dibuat oleh Netanyahu, lebih kurang macam itulah. Jadi marahlah rakyat Israel, sekarang nak pecah. Jadi saya tengok balik, mereka nak buat sesuatu yang tidak fitrah, Dajjal nak buat sesuatu yang tidak fitrah. Jadi dia akan mendapat tentangan daripada rakyat dia sendiri. Jadi kita tengok rupanya Dajjal nak keluar dah. Memang nak keluar dah. Dia akan jadi diktator. Tempat yang dia boleh ubah dengan bentuk perlembagaan, ubah perlembagaan. Tempat yang tak boleh ubah, macam negara kita tak boleh ubah. Kita ada raja. Dia akan guna pula undang-undang antarabangsa. Contohnya apa? Kan, undang-undang ekonomi, TPPA dulu, sekarang ni dia tukar. Apa tak ingat.
Tapi cakupan ekonomi yang mana syarikat luar akan invest masuk ke dalam negara kita, partner dengan rakyat kita, dengan syarikat dalam negara kita. Kemudian syarikat luar tu mempunyai kuasa untuk melaksanakan ikut kepentingan mereka, sampai peringkat kalau berlaku sesuatu, dia boleh ambil tanah, dia ambil harta kepada orang yang tadi tu. Dan mahkamah tu adalah mahkamah yang mereka sendiri pilih hakim di peringkat termaksud. Siapa hakim tu? Bukan hakim betul, hakim di kalangan bisnesmen dia orang juga. Ini yang kita NGO tengah fight ni sekarang ni, kita tak perasan. Tengah fight sekarang ni, bincang-bincang ni sebab dia lebih teruk daripada WHO. Lebih teruk sebab dia bukan kontrol kesihatan saja, dia kontrol land, aset kita. Mari kalau satu company, contohlah company Bill Gates katakan, Microsoft datang sini, dia partner dengan satu company kita di sini, buat satu projek, dia investor, dia invest. Jadi atas nama nak menjaga kepentingan investment, maka undang-undang ni dibuat, iaitu kalau berlaku apa-apa di negara kita ni, undang-undang negara tak boleh nak ni, undang-undang mesti daripada luar. Ini perjanjian yang menteri dah sign pun, tapi masih lagi dalam tempoh percubaan. Ini undang-undang juga sama, detektor juga sama macam kat Israel, sama. Kita dia tak ubah raja sebab tak boleh sentuh raja, tapi dia daripada luar masuk ke negara kita. Ini semua ada dalam rangka nak memberi laluan kepada Raja Al-Masih yang akan keluar tak lama lagi. Jadi sebab tu kita lihat hari ini, kalau kita tidak faham Islam sebagaimana yang sebenarnya, kita tak nampak bahawa Islam ni diserang dalam bentuk sistem kehidupan. Islam diserang dalam bentuk sistem kehidupan. Ini yang kita nak kena gambarkan, amal qawi. Kita nak kena rasa, kita ingat kita kerja cukup dah. Rupanya kita kena bantu agama Allah ni, sebab Allah dah sebut dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi ini kepimpinan, orang yang boleh membangkitkan, menegakkan Islam. Jadi kita kerja macam itu, baru jadi amal qawi. Ini semua kefahaman Islam. Bila kita faham Islam, kita nampaklah kita perlu ada solusi. Jadi amal qawi yang kedua, menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah, salah satunya ialah kita nak membina kesedaran kefahaman, membina ijad rakais apa? Membina kekuatan-kekuatan, apa yang kita kata asas-asas Islam. Yang ketiga, kita nak membina kekuatan Islam. Kekuatan Islam pula sekurang-kurangnya ada 3 kategori. Ini amal qawi, ini kita kena buat bersama-sama, tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kita ingat kita cukup dengan kita berprogram aja, bersemayang tarawih. Rupa-rupanya banyak lagi kerja kita ni. Kalaulah semayang tarawih adalah merupakan perkara yang paling besar dalam hidup kita ni, sudah tentulah Rasul SAW akan tekankan sungguh-sungguh semua wajib semayang tarawih. Tapi Rasul SAW sendiri pun semayang tarawih, ada masa yang Nabi SAW tak semayang secara berjemaah. Witir pun sama. Dia bukan semayang tiap-tiap hari Rasulullah SAW. Peringkat awal apa tu Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW nak bagi tahu pada sahabat-sahabat ni bahawa semayang tarawih ni betul penting, tapi dia bukan yang paling penting. Rasulullah SAW yang kata, aku hampir-hampir mewajibkan witir. Jadi maknanya witir ni penting macam itu. Dia nak sebut kat sini, bukan ibadah saja, banyak lagi benda. Ini kefahaman Islam yang syamil dan kamil, yang menyeluruh, yang lengkap. Baru kita nampak, macam itu. Jadi besok Allah tanya tak? Allah tanya, kamu semayang, kamu semayang ni untuk buat apa? Kami semayang kerana engkau ya Allah. Semayang kerana aku, kata Allah. Habis kenapa kau tak tengok apa yang berlaku pada hamba aku yang lain, umat aku? Tiap-tiap hari ada yang mati, dibunuh. Masih lagi berlaku di China, ditangkap, masuk penjara, diasingkan antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian mereka buat apa yang dia nak buat. Yang perempuan dipaksa kahwin dengan orang laki-laki, anak-anak dipaksa menganut agama dia, anak-anak orang Islam kita. Yang berlaku di Yaman masih lagi dalam keadaan kesusahan. Yang berlaku di Syria masih lagi dalam keadaan kesusahan. Ada sebagian tempat berperang.
Jadi kita lihat umat Islam dalam keadaan yang huru-hara sekarang. Tidak ada kepimpinan yang boleh menyatukan. Malaysia pakat-pakat kuat semua, tapi kan kekuatan dia setakat kekuatan suara je lah. Takbir Allah Akbar, takbir Allah Akbar. Masa semayang hilang. Nak bagi tazkirah sikit, hilang. Hilang. Tapi kalau masak-masak kenduri, penuh. Penuh. Kalau kita nak pergi travelling jauh-jauh, kan, ramai-ramai konvoi, naik motor ke naik apa, ramai. Sarjana mata memandang, ramainya anak-anak muda kita. Tapi bila ada duduk sini, kita cakap-cakap sikit, seorang keluar, seorang keluar. Lemah jiwa kita. Lemah jiwa. Cakap banyak lagi kan, cakap sikit-sikit keluar, cakap banyak tak jumpa langsung. Tapi bila time nak buat apa kan, takbirnya pun kan, hebat. Jadi nak sebut kat sini, lemah kita sebenarnya. Itu tak termasuk yang LGBT-nya, yang terlibat dengan kondannya, bapuknya, yang terlibat dengan Nabi Lut punya kerja macam-macam. Jadi nak sebut kat sini, ada kerja. Kita bukan hanya sekadar. Jadi sebab tu ibadah kita mesti membina kekuatan. Kenapa solat? Supaya kita kuat. Selain daripada solat itu sebagai melaksanakan kewajipan yang Allah perintah, kita nak bina kekuatan. Apa kekuatannya? Ada fokus. Fokus, ada khusyuk, ada ikhlas, rendah diri ke Allah. Solat bina kekuatan. Solat bukan makin lemah, makin kuat. Kita ni solat makin lemah, makin ngantuk. Baca Quran makin ngantuk. Makin ngantuk, baca Quran ngantuk. Kalau tengok lain-lain tak ngantuk kan? Ini kelemahan. Jadi kita tengok sini, ada tugasan kita membina kita kata menyelesaikan kekuatan. Jadi kekuatan ada tiga. Kekuatan ada tiga. Yang pertama kekuatan al-iman, dan kekuatan al-iman, dan kekuatan kefahaman Islam. Nombor satu, mana iman ni akidah. Yang pertama kekuatan iman. Iman ni paling kuat. Iman ni janganlah cerita banyak-banyak benda. Paling kuat kurang-kurang kita kenal Allah. Kenal Allah. Iman ni mesti kenal Allah. Ma'rifatullah ni, kenal Allah ni bukan sunat, wajib. Wajib kenal Allah. Iman mesti kenal Allah, mesti mentauhidkan Allah. Itu iman. Jadi bila nak kenal Allah, kita tak boleh kenal Allah kecuali hati kita bersih. Maka wajib kita bersihkan hati kita. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tak sampai melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara itu menjadi wajib. Nak kenal Allah, kena hati yang bersih. Hati yang bersih baru boleh kenal Allah. Maka jaga hati supaya bersih, wajib. Macam mana jika hati bersih? Nombor satu, dosa-dosa. Tengok dosa kita, bersihkan. Dosa zahir, dosa batin. Kemudian yang kedua, jaga makanan kita, jaga pakaian kita, jaga perkara dalam kehidupan kita. Jangan ada benda yang haram. Apa benda yang haram? Kita makan makanan yang haram, ataupun pakaian yang haram. Sumbernya dari mana dan sebagainya. Jadi itu akan kotor. Kita tak perasan, hati kita kotor. Jadi kena jaga hati yang bersih, kena jaga. Baru dapat iman, kekuatan iman. Kemudian iman juga melahirkan amal. Iman mesti lahirkan amal. Bukan amal sebab kita jemaah ramai-ramai kita boleh buat. Dekat sini kita boleh sembahyang, boleh baca Quran. Dekat rumah seorang-seorang, letih. Tak jadi. Sembahyang pun tak jadi. Tak kuat Baik. Itu kekuatan iman dan akidah secara umum. Yang kedua, kekuatan ukhuwah. Kita kena bina kekuatan ukhuwah. Ukhuwah dan kekuatan penyatuan. Jadi menjaga ukhuwah ni pun wajib juga. Wajib. Sebab tu kalau kita hari ni rasa jauh daripada sahabat, maka kita telah berjaya ditipu oleh syaitan. Saya perasan Saya perasan pada sahabat-sahabat kita ni, bila balik rumah kan kita kuat. Lepas tu bila kita nak buat nanti ada halangan-halangan. Lupa, tak ingat. Akhirnya yang kita tahu, kita hidup ikut arus saja.
ikut arus dia. Tak jumpa dah balik sahabat-sahabat tarbiyah, tak jumpa dah. Balik hilang harus ikut arus. Apa arus? Pergi semayang, balik semayang, pergi semayang, balik semayang, baca Quran, ibadah hanya sekadar memenuhi arus jahiliah, bukan membina kekuatan. Balik hilang macam itu. Lupa. Yang menangis sama-sama, yang bertaubat sama-sama, yang rasa nikmat sama-sama, lupa. Siapa lupakan kita? Jadikan kita lupa? Syaitan yang menghasut kita. Dia sibukkan kita dengan kerja, dia sibukkan kita dengan apa ni, kita urusan dunia, sehingga akhirnya terlupa. Siapa-siapa yang disibukkan dengan urusan dunia, maknanya dia telah tertipu dengan dunia. Cara nak tahu kita ni berada dalam keadaan yang baik tadi ialah bila kita bersama dengan sahabat-sahabat kita. Saya ingat lagi kata Syekh Abdul Muta'al Al-Jabari rahimahullah, salah seorang daripada dia boleh cakap guru lah juga masa saya belajar dulu. Muta'al Al-Jabari rahimahullah, antara orang yang rapat dengan Nasr Al-Banna radhiyallahu. Dia kata apa? Dia kata salah satu tanda as-sabat ala tariqut dakwah, kita tetap di atas jalan Rasulullah SAW, jalan dakwah, ialah kita menziarahi sahabat. Ziarah sahabat. Kalau sahabat dah lama tak jumpa, ziarah, ambil effort ziarah, jumpa, datang, jumpa perjalanannya mungkin 3 jam, jumpa mungkin setengah jam aja, pun dekat luar aja pun cukup. Sebab amal dikira daripada sebelum berjalan sepanjang perjalanan itu barakah. Sampai jumpa setengah jam je, lepas tu balik pula 3 jam. Jadi total jumpa sahabat ni, kos dia kos masa 6 jam setengah. 3 jam pergi, 3 jam balik. Setengah jam je dapat jumpa, tanya khabar sebagainya, lepas tu balik. Maka yang itu tanda orang itu diberikan nikmat anugerah oleh Allah, sabat ala tariqut dakwah. Seorang yang kekal, yang tetap di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ziarah, pernah sebut benda-benda ni pada kawan-kawan kita. Kita kena buat ziarah. Kalau sisi itu kena ziarah rumah sahabat-sahabat. Jangan satu rumah aja, pergi banyak rumah. Kalau kita dah ada markas, kena pergi markas, kena berada di markas, ziarah markas. Mungkin kita pergi itu sekejap aja, tapi barakahnya apa? Boleh kekal di atas jalan dakwah. Itu barakahnya. Itu barakahnya. Jadi itu perkara yang kita nak kena tengok dalam kehidupan kita. Ini kekuatan ukhuwah dan organisasi penyatuan. Ini kekuatan, kena bina. Allah akan jadikan kita ni didatangi oleh syaitan, terutamanya bila kita lalai, kurang zikir, kurang Quran, lalai, sibuk dengan kerja, sibuk kan. Tanya, kenapa, apa khabar ini? Oh, sibuk Ustaz, sibuk kerja, bisnes. Sebab apa? Nak kena cari, sebab sekarang ni susah, hidup susah, nak kena cari. Orang sibuk dengan bisnes, sibuk nak survive, sibuk nak hidup. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita lalai. Kenapa? Bila kita sibuk, kita terputus daripada zikrullah, terputus daripada Allah tadi. Allah lalaikan kita dengan syaitan. Siapa yang tinggal zikrullah, Allah akan datangkan syaitan pada dia. Ini memang syaitan datang, dan syaitan tu akan bisik kat dia. Oh, buat lagi, kau ni tak ada duit ni, buat lagi. Kau sebenarnya dia dah tahu dah. Kalau dia sedar tu, aku dah lama tak ziarah sahabat aku, dah lama tak jumpa dia, aku dah lama tak ada program dia, dah lama tak ada. Jadi Allah datangkan syaitan. Nabi sebut dalam hadisnya, Allah datangkan syaitan sebab zikrullah. Kita sibuk dengan dunia. Jadi kuwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah dan gerakan, ini benda yang kita kena bina. Ini amal qawi yang kita kena buat. Jangan kita rasa kalau kita ikut arus tak faham, maka akan berlaku tapisan. Agaknya Allah tapis kita tak? Allah tapis kita. Semua daripada kita, termasuk saya sendiri, semuanya Allah akan tapis. Sebagaimana Jalut dan Talut, peristiwa Talut dan Jalut berperang tu. Talut tu Allah SWT pasukan dia mula-mulanya puluh ribu. Sampai kat sungai itu
Kan? Kamu dibenarkan minum, satu ambil satu cedok je. Siapa yang ambil satu cedok saja yang boleh berjalan terus. Siapa yang ambil banyak, minum banyak, maka dia tak akan boleh. Sungguh, memang haus, memang panas. Daripada puluh ribu tu, tak silap 70,000, puluh ribu tentera Talut ni dengan Nabi Daud. Nabi Daud budak-budak lagi, 15 tahun masa tu, 15 tahun budak-budak je ikut perang, kan, nak jemput, nak lawan Jalut ni. Maka dia pergi sampai kat situ, minum haus, tak dengar kata dia punya pemimpin dia Talut. Minum daripada puluh ribu tinggal 300 orang. Lebih kurang tentera Badar. 300 orang pergi nak jumpa tentera Jalut, puluh ribu, ratus ribu tentera Jalut. Dah lah Jalut tu panglimanya besar, kan? Tapi 300 orang ni lah yang menang. 300 orang yang menang. Solid. Ini tapisan, Allah tapis. Jadi kita ingat berada dalam jamaah, berada dalam ukhuwah ni, semua nak seronok aja. Masa tak seronok itulah kita nak kena tengok. Jangan sampai kita ditapis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tertapis keluar, difilter keluar, filter out from the soft, daripada barisan perjuangan. Ini kita nak kena rasa. Sebab syaitan dia akan melupa, melalaikan kita. Melalai. Kita sibuk. Tapi dah tak ada. Habis. Apa yang kita dapat? Kekayaan. Allah tak bagi kaya juga, melainkan apa yang Allah tetapkan rezeki kepada kita. Kita cari dunia, sibuk dengan dunia, atas alasan kita tak ada duit, tak cukup duit nak raya ni lagi, kena buat macam-macam. Akhirnya kita tengok hidup kita tak ke mana juga. Jadi kita kena tengok ni tapisan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukhuwah ada tapisan. Jadi sebab tu kita kena tengok balik, perhati balik, kan? Macam kita duduk sini, kan. Contoh kita duduk kat sini, kan. Siapa yang Ansar, siapa Muhajirin? Jadi sebenarnya semua pakai Ansar belaka, kan? Tak ada Muhajirin. Kenapa? Sebab belum masa hijrah lagi. Kita ni tak hijrah lagi ni sebenarnya. Belum lagi. Instruction hijrah belum lagi. Akan sampai satu waktu instruction hijrah, kena hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah kepada untuk menjaga keselamatan akidah. Kita belum lagi. Jadi sebab tu kita kena sentiasa tolong menolong sama satu lain. Sama-sama kita kena tolong menolong, bantu-bantu, membina kekuatan. Nak membina kekuatan Ansar, macam sahabat-sahabat Nabi Ansar, nak kena bina kekuatan. Sampai satu waktu hijrah, kena hijrah. Kemana hijrah? Tinggal. Hijrah, sahabat-sahabat tinggal rumah dia, tinggal harta dia, tanah, tinggal semua. Selas pinggang. Syu'aib Ar-Rumi, selas pinggang. Selas pinggang. Dia punya syarikat, kedai dia apa, ambil lah, tak apa. Unta ambil lah, aku pergi seorang-seorang aku. Kata musyrikin, kau nak pergi Madinah, ikut Muhammad, okey. Engkau dulu datang miskin, sekarang kau nak keluar, kau bawa harta daripada Mekah. Tak apalah. Engkau nak, engkau ambil kedai aku, engkau ambil tanah aku, engkau ambil rumah aku, engkau ambil. Dia keluar seorang-seorang. Maka Allah wahyukan kepada Rasulullah peristiwa berkenaan. Maka Nabi kata, beruntunglah perniagaan Syu'aib. Beruntung perniagaan Syu'aib. Kenapa? Dia jual semua tu pada jalan Allah. Dia pergi serais pinggang. Serais pinggang pergi Madinah. Padahal dia tu dah ada harta. Ada harta. Syu'aib Ar-Rumi ni dia orang Rom. Bukan orang Rom, duduk di Rom. Dia orang Arab yang ditangkap jadi anak, kemudian duduk kat Rom, membesar di dalam gereja. Akhirnya cari Nabi sampai ke Mekah. Berniaga, dia pandai berniaga, kaya, hebat. Bantu nak tinggalkan Mekah, pergi Madinah. Dia tinggal semua sekali. Sebab orang musyrikin kata, engkau datang sebelas pinggang, engkau nak balik keluarkan harta Mekah bawa ke Madinah, tak apalah. Kalau kau nak ambil, kau ambil lah harta Syu'aib. Beruntung perniagaan Syu'aib, kata Rasulullah SAW. Malaikat, peristiwa Syu'aib serahkan harta dia kepada orang musyrikin tu, Allah beritahu kat Rasulullah SAW melalui Jibril AS. Hebatnya sahabat, sampai report tu datang direct kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah mencerita kepada sahabat-sahabat dia, Syuaib hari ni meniaga untung. Meniaga apa? Dia tinggalkan semua harta dia, semua yang ada, untuk Allah, hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat iman, yakin pada Allah. Sebab dia tak pergi dunia. Bukan dia tak berniaga, tapi hati dia bukan pada harta dunia, hati dia pada Allah, pada Islam, perjuangan Islam, hijrah sampai syahid fi sabilillah. Jadi ini sahabat-sahabat, kita belum masa hijrah lagi ni. Belum. Walaupun ada sebagai sahabat dah hijrah ke sini. Ini baru mukaddimah. Hijrah yang sebenar, wallahu alam, akan berlaku satu ketika kita akan hijrah yang sebenar. Wallahu alam bila, tapi dah hampir. Tapi sebelum berlaku, macam tentera talut, kita kena siapkan diri kita supaya jangan minum air banyak-banyak sampai kita tak larat nak jalan dah. Tak larat nak ikut Taifah. Tak larat. Kenapa? Kita dah terlalu banyak ambil air. Air ni apa? Kesenangan. Hilangkan haus kita sampai peringkat kita tak sanggup dah nak berjalan bersama Taifah. Kenapa? Kita beratkan bebanan dunia. Ini kekuatan yang kedua, al-ukhuwah, dan kesatuan gerakan. Kekuatan yang ketiga ialah kekuatan kepimpinan dan kekuatan alat-alat kebangkitan. Sebenarnya disebut silah. Silah ni senjata, tapi sebenarnya alat-alat. Contohnya apa yang kita rancang dan kita berbuat, ini semua merupakan kekuatan. Yang ini kita tajuk ni kita akan bincang kemudian lah. Dan sebab itulah di sini pada hari ini, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak kepada mereka semua yang berusaha untuk membantu program kita. InsyaAllah minggu depan kita akan ada program, lagi satu program yang kita panggil program Uzlah Syuriyah Tammah. Program ni kita nak latih diri kita bersama Allah, duduk bersama Allah. Jadi minggu depan kita dah menghampiri 15 hari, 10 hari yang terakhir Ramadan. Sebab kita dah sebut bahawa Ramadan kali ini bukan sekadar pesta ibadah, tapi Ramadan kali ini ialah pesta untuk kita bina kekuatan, untuk intifadah, untuk tajdid, kebangkitan. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan program untuk membina kekuatan kita. Yang lelaki pun dia, yang perempuan pun dia. Kemudian ajar anak-anak sekali. Duduk di mana? Duduk di kemah. Yang perempuan duduk di banglo. Tapi kalau tak cukup, kita akan peruntukkan tempat perempuan juga di kemah. Kalau boleh di kemah pun bagus. Banglo tak payah duduk, semua pakat kemah belakang. Bayangkan ketika mana Yaumul Khalas. Apa Yaumul Khalas? Nabi sebut 3 kali. Tahukah kamu Yaumul Khalas? Sahabat kata tak tahu. Tahukah kamu Yaumul Khalas? Kamu tak tahu Yaumul Khalas? Maka Nabi kata Yaumul Khalas ialah hari pada masa itu Dajjal keluar. Hari Dajjal keluar. Jadi hari Dajjal keluar ni maka kemuncak kepada fitnah umat. Maknanya kesusahan bagi mukmin. Mukmin susah lah. Mukmin susah. Sebab Dajjal ni keluar dari tentera dia. Dia tak buat jahat. Yang jahat tentera dia tu. Dia cuma instrak je. Yaumul Khalas. Jadi Nabi kata persiap untuk Yaumul Khalas. Kita kena mempersiapkan diri kita untuk hari Dajjal keluar. Hari Dajjal keluar. Maka hari Dajjal keluar ni tak ada dah mungkin masa tu terpisah dah dengan sahabat, terpisah dah dengan keluarga. Mungkin kita dia boykot di pulau. Mungkin kita ditangkap duduk dalam penjara seorang-seorang. Mungkin kita dianiaya. Mungkin kita diseksa. Mungkin kita dibunuh. Maka ketika Yaumul Khalas, mukmin dalam kesusahan, fitnah yang besar, maka kita berhajat sangat pada Allah. Kalau kita tak latih diri kita untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkhalwat bersama Allah, bersendirian, khalwat ni bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melatih diri kita beruzlah, seorang-seorang putuskan sebentar untuk bersama Allah, maka kita tidak akan berjaya apabila berhadapan dengan kemuncak fitnah. Ulama-ulama muhakkikin menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum menanggung tugas sebagai rasul, sebelum menjadi rasul, beliau secara fitrahnya mempersiapkan diri beliau berkhalwat, bersendirian bersama Allah. Duduk di Gua Hira.
Kadang-kadang 3 hari 2 malam Nabi pergi, 3 hari 2 malam duduk situ. Kadang-kadang dalam sirah seminggu Nabi duduk situ, bawa bekal seminggu. Kalau Nabi terlupa bawa bekal ataupun tak bawa bekal, Khadijah akan datang, menyusul Nabi naik bukit tu, pergi jumpa Rasulullah SAW di atas, bawa bekal, bagi bekal. Ya Rasulullah, masih tak Rasul lagi lah, wahai suamiku. Kadang-kadang 40 hari, kadang-kadang sebulan. Kadang-kadang cerah Nabi keluar beruzlah, bersendirian bersama Allah. Nabi mengamalkan amalan Nabi Ibrahim AS. Mana suruh agama yang hanif. Dia fikir, dia merenung, dia muhasabah. Kalau kita pernah pergi Gua Hira, kan? Kita duduk kat dalam tempat Nabi bermunajat, tempat Nabi duduk tu, dekat depan tu dia ada lubang. Kalau kita pernah pergilah, kalau balik masa kita pergi, ada lubang. Daripada tempat Nabi bermunajat tu, lubang tu, kalau sekarang dah ada bangunan sebagainya, kalau tengok betul, direct pun nampak Mekah. Nampak apa? Kaabah. Nampak Kaabah. Gua Hira yang Allah Ta'ala jadikan tu, digambarkan gua tu malaikat yang buat. Malaikat buat. Dan bila kalau kita masuk tengok, duduk kat dalam Gua Hira tu, duduk, ada lubang, nampak direct pergi ke nampak Kaabah. Maknanya Nabi duduk kat situ seorang-seorang bersama Allah, bersendirian bersama Allah. Duduk, fikir, bertafakur, merenung, tengok, nampak Kaabah. Kemudian melihat dia punya apa? Umat dia. Sehinggalah bila dia dah mantap, hatinya, jiwanya bersih daripada apa yang ada, sampai waktunya tu, maka Allah turunkan wahyu yang pertama, Iqra. Itu baru turun Iqra. Jadi para ulama gambarkan, kalau Nabi pun Allah persiapkan untuk berjuang, untuk melaksanakan dakwah, tarbiyah dan jihad itu, Nabi bersendirian bersama Allah. Kita tak pernah melatih diri kita untuk bersendirian bersama Allah, muhasabah, tafakur, bermunajat, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Siapa kita? Maka ulama muhaqqiq kata, siapa yang tidak bersendirian, berkhalwat, beruzlah dalam kehidupannya, dia tidak boleh berada di atas jalan pejuang. Dia takkan mampu, sebab dunia masih ada di dalam hati. Jadi apa yang berlaku ketika uzlah dan bersendirian akhlawat tu, ketika itu memang kita putuskan daripada dunia. Tak fikir dah masalah. Telefon, handphone pun tak boleh bawa. Handphone kita letak dalam kotak nanti. Letak dalam kotak handphone. Cakap dengan anak, isteri, Assalamualaikum, saya dah ada kat Melaka ni, dekat Arki. Hari ni saya akan buat program i'tikaf, di dalamnya ada khalwat, bersendirian dengan Allah. Tak boleh tak boleh telefon. Kalau ada apa-apa, telefon nombor sekian-sekian, ada emergency, jadi sekian-sekian tu akan sampai pada saya. Orang sini lah ada hotline. Oh, Assalamualaikum, anak sakit, sakit apa? Cerit berit. Oh, tidak, emergency lagi, minta maaf, tak boleh. Gitu kan. Telefon pula, Assalamualaikum, kenapa? Mak pening. Tidak, emergency lagi. Tak boleh kacau. Siapa yang dah sign tu duduk sini tak keluar. Tak keluar kecuali untuk buang air je. Buang air, bersih-bersih badan tu, betul masuk balik duduk sini. Tak keluar dah. Itu khalwat. Akhwat boleh buat. Akhwat akan buat sama ada di sini, tengok macam mana, ataupun di rumah, di banglo. Yang khalwat lah, yang tidak, yang uzlah tu. Yang tidak lain, dia akan jadi, kita akan ada orang yang bagian masak, ada bagian masak gitu. Semua siapkan. Masa semayang. Kalau kita ambil 3 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, tak bercakap dengan orang. Zikir Quran, muhasabah. Zikir Quran, muhasabah. Macam Rasulullah SAW kat Gua Hira, dia seorang-seorang dia je. Makan pun Khadijah hantar naik atas, ataupun baginda SAW bawa bekal naik atas. Ini sebelum dia berjuang. Kita hanya dah berjuang, nak berjuang lagi, tapi sebab tu tak boleh berjuang lagi, sebab kita tidak rasa. Contoh apa aktiviti kita nanti, contoh sikit, trailer kita akan fikir nikmat Allah. Contoh assignment. Jadi kita duduk seorang-seorang tu, contoh salah satunya assignment ni, kita akan fikir nikmat Allah. Allah bagi aku apa, Allah bagi aku apa, Allah bagi aku apa, Allah bagi apa. Allah bagi aku kerja, terfikir kerja. Kat mana kerja ni yang betul-betul ubudiyah?
Kat mana kerja ni yang ada maksiat? Kat mana kerja ni yang lara? Dan kita, ya Allah, banyak lara, banyak maksiat, menangis. Menangis ke Allah. Satu, tafakur nikmat. Salah satu assignment nanti. Ni kita akan buat nanti, insya-Allah. Fikir nikmat je. Ada nikmat suami, ada nikmat anak, ada nikmat isteri, ada nikmat. Fikir. Masa tu kita rasa, ya Allah, tidak ada apa yang Engkau bagi, semua nikmat, dan aku mendustakan nikmat Engkau. Benar surah Ar-Rahman. Benar surah Ar-Rahman. Aku mendustakan nikmat. Aku masuk dusta, aku kufur nikmat. Rupanya aku kufur nikmat. Baru perasan kita kufur nikmat. Kalau kita tak fikir seorang-seorang macam itu, kita tak tahu. Tak tahu. Sebab itu bulan Ramadan terbaik. Bulan Ramadan ni Allah buka. Ada seorang sahabat kita, sahabat saya lah, tak sebut siapa nama. Dia melaksanakan i'tikaf uzlah. Satu malam tu Allah izin, dia duduk di surau kecil je, surau madrasah. Tiba-tiba malam tu dia nampak seperti cahaya turun daripada langit ke surau tu. Cahaya tu turun, lebar, meluas sepandang mata memandang. Dia tengok atas, bumbung ni tak ada bumbung, dia nampak terus ke langit. Malam tu dia nak baring, nak tidur, nak rehat dekat surau, dia sorang-sorang dia. Dia baring macam ni, bumbung tak ada. Tak ada bumbung ni. Tak ada bumbung. Dia bangun, nampak macam cahaya tak. Kemudian cahaya begitu. Oh, ni malam Lailatul Qadar. Dia pun bangun, ambil semayang. Tak jadi tidur. Dia semayang. Masa dia nak semayang tu, tiba-tiba ramai orang belakang dia semayang sama. Belakang dia ustaz ni, seorang yang soleh. Dia pun semayang, menangis semua. Anak tuan guru ni datang juga. Lepas tu datang, tengok ramai orang, takut, patah balik lari. Tak jadi. Mungkin bila kita berkhalwat, bersendirian dengan Allah, kita tengok balik, muhasabah, Allah buka hati kita, buka pintu kita. Mungkin malam Lailatul Qadar tu kita nampak berlaku pada kita. Kita nak ambil semayang, tiba-tiba ada daun. Apa benda daun? Tengok pokok sujud. Berlaku di kampung. Malam pokok sujud. Nak ambil semayang, daun dekat depan, penuh daun. Siapa? Pokok sujud dia. Subhanallah. Jadi apabila kita bersama Allah, kita bertaubat, kita memikirkan nikmat Allah yang hebat, banyak, la tuhsuha, kamu takkan dapat kira nikmat Allah tu, kan? Maka rupa-rupanya Allah buka hati kita bersih. Allah buka satu yang luar biasa. Akhirnya Allah beri kepada kita, kan, nikmat yang lebih lagi. Sebab kita syukur. Sekarang ni kita tak syukur. Itu contoh uzlah. Uzlah. Jadi kita kena latih. Bukanlah kita duduk kat gua, duduk kat sini je. Makan pun insya-Allah ada orang hantar makan nanti. Keluar nak buang air je. Ni siapa yang terpilih lah, siapa yang nak buat lah, terpilih. Keluar untuk buang air je. Buang air, mandi-mandi, tu dalam. Baca Quran, muhasabah. Baca Quran, muhasabah, zikir, solat. Itu je. Tafakur. Kita bagi assignment lah nanti. Untuk pertama kita bagi assignment lah. Kita bagi assignment nanti. Baca ayat mana, surah apa, baca zikir apa, nak fikir apa. Kita akan bagi assignment. Salah satunya sebut tadi, fikir nikmat Allah. Nikmat Allah je cukup. Jadi benda ni tak semesti buat kat sini, tapi kita nak latih. Buat di sini nak mula latih. Besok kita buat tempat lain pula. Kita buat kat rumah kita pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah cari gua. Ni cari gua pun boleh. Carilah gua pokok lebih khusyuk lagi, kan? Tapi tak perlu gua pun. Masjid, surau. Jadi Nabi didik kita i'tikaf. Jadi ibadah i'tikaf di akhir Ramadan itu, terutamanya Nabi SAW tunjuk contoh pada kita 10 yang akhir, memang intensif. Nabi tak keluar masjid. Keluar masjid hanya untuk nak ambil sembahyang, qada hajat. Kemudian duduk sini. Kalau nak tu, zaujah dia datang, isteri dia datang, atau makanan makan kat situ juga. Bukan keluar. Isterinya balik ambil makanan. Nabi duduk situ, baca Quran, tafakur. Jadi masa tu kita akan
baru rasa ya Allah, ya Allah. Tapi kita kena minta pada Allah lah. Kalau tak dapat juga. Yang kita dapat letih je, penat. Duduk sikit-sikit sini, sikit-sikit sini. Letih. Kenapa? Kita tak dapat nikmat bersendirian bersama Allah. Sebenarnya bersendirian bersama Allah ni satu nikmat, satu yang membahagiakan. Tapi kita tak dapat. Kenapa? Hati kita mungkin belum bersedia. InsyaAllah. Jadi ini antara perkara-perkara insyaAllah yang kita akan buat mulai minggu depan. Jadi kita akan mula Jumaat insyaAllah. Jumaat kita akan mula, mungkin Jumaat petang lepas solat Jumaat tu, petang kita mula kumpul. Malam kita akan mula bagi taklimat, briefing. Siapa nak ikut, kita bagi assignment terus. Siapa yang nak datang, minta bawa kemah, supaya keperluan duduk di kemah, tak kacau orang. Jadi keluar, pergi kemah, tukar baju ke apa, mandi di tempat yang disediakan, mandi. Kemudian selepas tu balik sini, balik baca Quran, munajat, tafakur, zikir, taubat, buat uzlah. Dan ibadah ni dibuat oleh semua ulama muhakkikin. Sebutlah siapa, semua pakat buat belaka, kecuali ulama hari ni, orang alim hari ni yang cakap kat YouTube banyak tu. Tu tak tahu dia buat tak buat. Sebab kalau tak buat, hati tak bersih. Kita nak bersih betul hati kita, sehingga matlamat kita jelas. Mardatilah ni, nak dapat redha Allah ni jelas. Bukan sekadar cakap dia. Siapa yang tidak beruzlah, kan, maka dia tidak akan boleh berjuang dengan sungguh-sungguh, masih bermain-main lagi. Itulah insyaAllah setakat untuk pada pagi ini, sama-sama kita mengambil iktibar, supaya perkara yang kita sama-sama cuba capai mendapat redha Allah. Peluang kita dalam Ramadan pada kali ini untuk dapat Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, peluang. Macam mana dapat Jannatul Firdaus? Kena proses diri kita supaya layak mendapat Jannatul Firdaus. Layak. Layak. Kita nak buang rawasib jahiliyah, nak buang karat-karat jahiliyah kita, nak buang dosa maksiat munkar kita. Keluar daripada Ramadan tahun ni bukan sebagai orang biasa, sebagai orang yang telah kembali kepada fitrah. Aidul Fitr, kembali kepada fitrah. Bukan orang yang cakap-cakap aja, tapi orang betul-betul rasa dia dah buang, dia dah benci, dia dah menyesal dengan dosa dia, tinggalkan. Maka dia duduk dalam bulan Syawal, nanti kita akan rasa ruginya. Ya Allah, terlepas Ramadan dah habis, ruginya. Kita rindu dengan Ramadan, nanti Ramadan tahun depan. Tiba-tiba Ramadan tahun depan adalah Ramadan bermulanya Balhama Kubra. Kalau kita dah sedialah kat Ramadan ni, kita dah sedialah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah izin kita untuk duduk di atas jalan Al-Mahdi, jalan orang-orang yang ingin bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاعطك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاءت في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. 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 يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.